Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya kita dapat bertemu di platform ini. Eloklah saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Raja Muazzam Farid bin Raja Mokhtar, tinggal di Seremban. Saya ingin berkongsi di platform ini berkenaan dengan hafazan ataupun boleh dalam erti kata lain bagaimana untuk kita menghafal Al-Quran. Kenapa topik ini yang saya pilih untuk saya berkongsi di platform ini? Kerana Alhamdulillah saya datang dari saya ada latar belakang dan ataupun berpengalaman dalam menghafal Al-Quran, sekalipun saya bukan berprofession sebagai ustaz ataupun guru tahfiz sekarang. Okey, apa yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan perempuan penonton adalah bingkisan pengalaman saya dalam saya menghafal Al-Quran, dan saya akan susun bagaimana, saya akan share bagaimana saya menghafal Al-Quran dan bagaimana saya menguruskan kehidupan saya seputar saya sebagai seorang penghafal Al-Quran. Saya menghafal Al-Quran kalau ikut secara formalnya sejak sekolah rendah, tetapi kalau secara teraturnya daripada juzuk 1 sampai juzuk 30 saya hafal. Saya mula dari sekolah menengah iaitu di Mahat Ahmadi Negeri Sembilan di Kemencih. Apa yang saya dapat di sana adalah pengalaman menghafal Al-Quran secara sepenuh masa. Dan saya tahu tuan-tuan dan puan-puan penonton saya ini mempunyai keadaan yang berbeza daripada pengalaman saya itu. Maka saya dengan izin Allah, saya cubalah untuk nak berkongsi pengalaman saya menghafal Quran, pengalaman dahulu, dan pada masa sama saya cuba sesuaikan mengikut keadaan tuan-tuan dan perempuan. Okey, sedikit latar belakang approach saya. Sebelum itu, untuk saya nak menerangkan approach saya ni, elok jugalah tuan-tuan dan perempuan faham kenapa approach saya sebegitu. Pertama, saya bekerja sebagai seorang profesional dalam bidang teknologi. Panjang ceritanya, bagaimana daripada Kemencih, daripada Mahat, tiba-tiba masuk bidang teknologi ataupun sains. Tetapi apa yang saya boleh kongsikan adalah saya berdasarkan pengalaman saya bekerja dalam bidang teknologi ini, saya adapt ke dalam metod hafazan yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Antaranya adalah elemen IR 4.0, Industrial Revolution 4.0, di mana we play around with data, big data. We make decision based on data, based on evidence, and we tweak our situation currently due to data trends. Okay. So, dalam nak menghafal Quran pun, saya nampak subhanallah kita boleh adaptasikan apa yang berlaku di luar sana untuk pembelajaran ataupun hafazan kita. Okey. Long story short, perkongsian pertama adalah saya nak perkenalkan sedikit mengenai beberapa, kita boleh cakap, basic rules lah
ataupun perkara asas dalam metod saya ni. Antaranya adalah yang pertama 30 minutes rule. Ya. 30 minutes rule ni adalah satu rule tu apa? Rule tu peraturan, bukan peraturan. Satu ketetapan. Satu ketetapan dalam kita nak menilai keupayaan kita. Okey. Kita kena ingat, kita ini ada tahap keupayaan kita yang kita boleh skill. Contohnya, mengikut kajian, orang boleh menumpukan pada sesuatu perkara tidak lebih dari 45 minit, tak silap saya. So, kalau tandanya, kalau lepas 45 minit, confirm lah, dah ke laut dah. So, berdasarkan kajian itu, saya adapt ke dalam metod ataupun metod saya ni, saya namakan sebagai 30 minute rule. Okey, apa 30 minute rule ni offer pada kita? 30 minute rule ni adalah satu ruang untuk kita tumpukan keupayaan kita, penumpuan kita, otak kita, intelligent kita dalam nak menghafal Quran. Mungkin dalam satu page ke ataupun kurang daripada tu. Yang penting, it's all about time. It's all about berapa ayat ataupun berapa panjang kita hafal. Okey, kenapa saya ambil pendekatan time management? Kerana time management ini adalah scalable. Dan satu lagi, dia sustainable. Okay, apa maksud saya scalable? Maksudnya adalah kita boleh kuantumkan kita boleh kuantumkan kita punya aktiviti kita berdasarkan waktu. Contoh, kita dalam setengah jam kita dapat hafal 5 ayat. Bermakna potensi kita, kalau kita diberi ruang selama 2 jam, bermakna kitanya potensi adalah kita boleh hafal 20 ayat. Betul kan? 5 kali 4, 20 ayat. So, it is scalable. Kita boleh scalekan dia. Time setengah jam. Okey. Dan yang kedua berkenaan sustainability. Apa maksud saya sustainable dalam isu ni? Maksud saya adalah kita tak nak apabila kita hafal, hari ni kita hafal, esok kita lupa. Dan kalau itu berlaku, bermakna apa kita buat tu adalah satu perkara yang sia-sia. Kita hafal untuk kita ingat. Contohnya, kalaulah ada orang, dia boleh hafal 30 juzuk dalam masa 4 tahun, tetapi tahun kelima dan seterusnya, sampai ke sudah, mungkin dah 10 tahun down the line, satu pun dia tak ingat. So, kita boleh nampak itu adalah sesuatu yang sia-sia. Dia dulu dia hafal tu untuk nak ingat. Tetapi hafal dapat dah, tapi ingat sampai bila tu dia tak dapat. Maka itu sesuatu yang sia-sia. Okey, so dua ini adalah yang saya tekankan dalam approach saya, sustainability dan scalability. Dengan ini kita play around, kita boleh lihat bagaimana apa potensi kita. Okey. Okey, what's next? Kita dah tahu tentang 30 minutes rule. Okey. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat selepas ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, ambil satu muka surat. Ambillah dulu satu muka surat. Okey, ini Quran. Ambil satu muka surat. Contohnya saya dah buka ni. Ini surah Al-Anfal. Okey. Apa kita buat? Kita beri masa pada diri kita dalam 30 minit. Kita tengok sejauh mana kita boleh hafal dalam 30 minit tu. Kena ingat kalau Resam Osmani macam ni,
dia ada 15 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, dia ada 15 baris. So, dalam masa setengah jam, kita lihat bagaimana berapa baris kita boleh hafal, dan di situlah peranan para guru untuk pertama untuk menilai hafalan dia, berapa banyak baris dia dapat. Yang kedua, kualiti hafalan dia. Mungkin dia hafal contohnya 10 baris, tetapi kualiti dia tersangkut-sangkut, banyak pula tersangkutnya. Banyak yang sangkut daripada lancar, super macam tak hafal. So di situlah peranan guru untuk menilai keupayaan. Yang ketiga, yang seterusnya, dengan kita para guru ini berperanan dalam nak menilai adakah metod ini ataupun approach yang dia lakukan dalam dia nak menghafal muka surat tu adalah satu metod yang berkesan atau tidak. Okey, so untuk para guru pun dia kena tahulah apa dia punya benchmark dia. Itu kita akan ulas akan datang. Okey, so sebelum kita akhiri kita punya perkongsian kita kali ini, saya nak beri cabaran kepada tuan-tuan perempuan penonton. Okey, ambil satu muka surat. Kalau boleh muka surat yang kita tak familiar. Pasal kalau kita ambil surah yang familiar, contohnya Yasin, tak aci lah. Kita pernah hafal, kita pernah dengar. Kita ambil yang randomly yang tak pernah kita baca, kita lihat. Dalam kita baca satu muka surat, buatlah apa saja. Cara kita lihat. Dalam setengah jam, kita cuba hafal. Dalam setengah jam, berapa banyak yang kita boleh hafal. Dan kalau siapa yang nak saya tasmik dia, bolehlah hantar video ke ataupun macam mana, boleh hubungi saya. Kita tengok sejauh mana kualiti hafalan, sejauh mana dia mampu dalam masa 30 minit. Okay, sekian saja perkongsian kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa di perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.